Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Koresponden TVS bersama saya, Syira Awang Mansur. Bersama kita mengetahui laporan-laporan semasa dari luar negara yang semestinya dilaporkan oleh Koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia dan Singapura. Indonesia pada 17 Februari iaitu pada Rabu lepas, fasa kedua proses vaksinasi COVID-19 telah pun bermula. Jadi apa butiran terperinci mengenainya? Dan di Indonesia juga heboh diperkatakan seorang penyanyi di Indonesia turut mendapat suntikan vaksin, sedangkan pada fasa pertama proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia hanya diperuntukkan kepada frontliner ataupun petugas barisan hadapan sahaja. Jadi bagaimana ini boleh berlaku? Bersama dengan kita untuk membawakan laporan daripada Indonesia iaitu Encik Syukri. Assalamualaikum, apa khabar Encik Syukri? Salam Syira, sihat Alhamdulillah. Sihat. Syira pun sihat juga, sama-sama sihat kita. Dan Indonesia, ini fasa kedua proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia, seperti yang kita sedia maklum, telah pun bermula pada Rabu lepas iaitu pada 17 Februari 2021. Jadi kita nak mengetahuilah sedikit butiran terperinci mengenai fasa kedua ini. Dipersilakan. Ya Syira, bermula Rabu lepas, Indonesia memulakan proses vaksinasi fasa kedua untuk pekerja publik melibatkan sasaran 38.5 juta orang, juga termasuk untuk golongan warga emas. Pekerja publik ini terdiri daripada golongan pendidik, peniaga pasar, tokoh agama, wakil rakyat, kawal perintah, anggota tentera dan polis, pengawal keselamatan, pekerja berkaitan industri pengangkutan awam, atlet sukan, pekerja di sektor pelancongan seperti staf hotel, restoran dan pekerja di pusat pelancongan, dan juga termasuk wartawan. Menurut Kementerian Kesihatan Indonesia, bagi fasa kedua yang mensasarkan 38.5 juta orang itu dijangka selesai pada Mei 2021, melibatkan lebih 16.9 juta pekerja publik dan lebih 21.5 juta warga emas. Kira. Ya, Encik Syukri, dan itu merupakan fasa kedua proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang menyasarkan pekerja publik dan warga emas. Dan pada sebelum ini, fasa pertama bermula 13 Januari yang menyasarkan hanya petugas barisan hadapan sahaja. Betul, Encik Syukri? Ya, untuk frontliner. Itu untuk frontliner. Tapi yang menjadi perbualan hangat di media sosial di Indonesia sekarang ini ialah apabila seorang penyanyi ataupun usahawan terkenal di Indonesia iaitu Helena Lim turut mendapat suntikan vaksin, sedangkan fasa pertama proses vaksinasi COVID-19 hanya diperuntukkan kepada petugas barisan hadapan sahaja. Dan bagaimana ini boleh terjadi dan siapa Helena Lim itu? Cik Syukri. Ya, Syira, Helena Lim ni seorang usahawan dan juga penyanyi di Indonesia. Beliau lebih dikenali sebagai Crazy Rich PIK. PIK itu singkatan kepada Pantai Indah Kapok kerana rumahnya seperti istana terletak di kawasan Kilit Pantai Indah Kapok, satu kawasan. Di Instagram, beliau juga sering memaparkan kemewahan kehidupannya. Isunya bermula selepas Helena Lim memuat turun satu video di Instagramnya, Helena Lim 988. Dalam video itu Helena merakamkan kegiatan beliau bersama 3 lagi yang lain, dipercayai anak perempuannya dan 2 lagi rakannya sedang menunggu giliran untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah klinik kerajaan di Jakarta. Video itu mendapat banyak komentar mempersoalkan bagaimana dan kenapa beliau layak menerima suntikan awal, sedangkan untuk fasa pertama hanya untuk frontliner, untuk pekerja kesihatan. Terdapat laporan mengatakan beliau adalah pemilik sebuah apotek atau farmasi, iaitu Apotek Bumi, dan telah mendapat surat kebenaran. Laporan bukanlah pemilik apotek berkenaan, cuma hanya rakan kongsi. Dan pihak polis dan agensi lain yang berkaitan termasuk pejabat Gubernur Jakarta juga masih sedang menyiasat kes berkenaan. Dan adakah Encik Syukri juga seorang peminat Helena Lim? Ya Syira, tak juga. Sejak kes ini trending di Indonesia, saya mencari-cari maklumat berkenaan Helena Lim. Di Instagramnya sering memuat turun video dan gambar-gambar kemewahan kehidupannya
foto-foto percutiannya di luar negara dan aktivitinya di kelab mobil mewah McLaren. Pada 2019, Helena melibatkan diri dalam dunia hiburan, menyanyikan sebuah lagu berjudul Pasrah yang dinyanyikan bersama Tiffany Leonardi. Ya, Encik Syukri, dan itu merupakan sedikit sebanyak mengenai Helena Lim, seorang penyanyi di Indonesia. Dan sedikit maklumat tambahan kepada penonton koresponden TVS, setakat ini di Indonesia lebih 1.1 juta penduduk telah menerima vaksin COVID-19 sejak fasa pertama dilaksanakan, dan Indonesia menyasarkan lebih 182 juta penduduk Republik itu akan menerima suntikan sebelum berakhir tahun 2021. Baik, terima kasih Encik Syukri untuk laporan hari ini. Seperti biasa, jaga diri anda di sana. Ya, terima kasih Syirah. Sama-sama jaga diri. Ya. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini hanya di Koresponden TVS. Masih lagi dalam Koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur, juga bersama dengan Koresponden TVS from Singapore with Love, Puan Masita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syira. Hujan kabarnya di Kuching ya? Banjir? Hujan, banjir kita. Tapi cuaca dekat sana okey, Puan Masita? Itulah di belakangnya ni. Cerah, setakat ni panas lah. Minta sampai ke petang lah. InsyaAllah. Katanya ada 2 perkongsian hari ini. Apakah yang agaknya yang ingin dikongsikan? Silakan Puan Masita. Ya, betul Syira. Perkongsian pertama yang sekiranya di Malaysia seluruh negara dikejutkan dengan tragedi jeti Triso di Sarawak pada hari pertama 2021 yang meragut 9 nyawa termasuk seorang bayi. Tragedi serupa berlaku di Singapura tetapi pada hari kedua sambutan Tahun Baru Cina. Ia melibatkan sebuah kereta yang terbabas lalu terbakar di Tanjung Pagar Road di sini sekitar jam 5.40 pagi 13 Februari lalu yang meragut nyawa 5 lelaki yang terperangkap di dalamnya. Polis Singapura mengatakan ini adalah jumlah tertinggi orang yang terbunuh dalam satu kemalangan jalan raya sejak sedekat yang lalu di negara ini. Selepas hampir seminggu, saya sempat pergi ke tempat kejadian. Masih lagi terlihat rakan-rakan mangsa dan orang ramai yang melewati lokasi kejadian masih memberi penghormatan walaupun kawasan itu telah pun dikepung. Seorang wanita muda bagaimanapun masih berada di unit rawatan rapi ICU akibat luka terbakar ketika cuba menyelamatkan rakan-rakannya yang termasuk tunangnya yang memandu kereta tersebut. Dalam satu rakaman CCTV yang diperolehi oleh media tempatan, wanita itu yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dilihat tanpa ragu-ragu menghampiri kereta tersebut yang sebelum itu meletup dan terbakar. Percubaannya pastinya gagallah Syira. Badannya sendiri dijilat api. Ya Syira. Ya Puan, sangat tragis. Seorang wanita sanggup mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan rakan-rakan. Dan kejadian ini saya ulang semula seperti yang dilapor oleh Puan Masita tadi, merupakan jumlah tertinggi orang yang terbunuh dalam satu kemalangan jalan raya di Singapura sejak sedekat yang lalu. Baik, untuk perkongsian kedua pula, Puan Masita, silakan. Tentunya berkaitan vaksinasi di sini. Singapura telah menerima vaksin COVID-19 yang kedua iaitu keluaran Moderna pada 17 Februari lalu. Kumpulan pertama vaksin itu dibawa oleh pesawat kargo Boeing 747 milik Singapore Airlines dari Brussels, Belgium. Sebelum ini syarikat penerbangan sama mengangkut kumpulan pertama vaksin Pfizer-BioNTech ke negara ini pada 21 Disember tahun lepas. Pihak berkuasa sains kesihatan Singapura pada 3 Februari telah pun memberi kelulusan sementara kepada Moderna sebagai vaksin COVID-19 kedua yang akan digunakan di Republik ini. Kebenaran sementara tersebut adalah di bawah laluan akses khas pandemik
atau PSER bertujuan mempercepatkan proses pendapatkan vaksin, ubat-ubatan dan peralatan perubatan kritikal semasa pandemik. Kumpulan vaksinasi yang diserahkan Moderna memerlukan 2 dos suntikan juga seperti Pfizer dalam tempoh 28 hari berbanding Pfizer 21 hari. Dan vaksin ini menunjukkan 94% keberkesanan, lebih kurang juga seperti Pfizer. Setakat ini kira-kira 250,000 orang telah menerima dos pertama vaksin Pfizer BioNTech di Singapura, Syira. Itu saja rasanya perkongsian saya untuk kali ini dari Singapura. From Singapore with Love. Baik, terima kasih Puan Masita untuk laporan hari ini. Terima kasih Syira. Puan Masita akan bersama-sama dengan kita pada setiap hujung minggu untuk membawakan dan berkongsi laporan-laporan semasa dari Singapura. Bersama dengan seorang lagi koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia, iaitu Encik Syukri. Jadi jangan lepaskan peluang anda menonton koresponden TVS bersama saya Syira Abung Mansur. Kita berhenti dahulu untuk episod kali ini. Terima kasih atas kesetiaan anda menonton koresponden TVS. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Seperti biasa, jaga diri Malaysia.